Hai, Assalamualaikum semua. So, apa khabar? Korang sihat ke? Jadi, macam yang korang kenal saya sebelum ni, saya memang rajin, nak kata rajin tak adalah rajin, tapi saya ada post sebanyak satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 video yang saya dah post dekat YouTube. So, saya harap ke-6 video ni membantu korang lah untuk korang belajar ilmu trading secara percuma, tapi korang boleh buat profit. So far kalau korang dah belajar daripada YouTube saya, so korang akan nampak keselesaan daripada YouTube saya lah. Mungkin keselesaan yang saya maksudkan tu adalah keselesaan dari segi kefahaman, keselesaan dari segi apa idea, mungkin korang dapat tambah idea baru untuk korang upgrade lagi ilmu korang. Betul tak? So ni semua korang boleh bacalah komen-komen yang setakat ni yang dah bagi feedback yang baik setelah dia orang belajar ilmu free daripada saya. So untuk video kali ni saya akan ajar korang ilmu yang baru, iaitu jom kita tengok. Okey, jom belajar ilmu padu tapi percuma. Jadi, memandangkan korang dah tengok semua video saya dekat YouTube, so kalau korang belajar yang ilmu kali ni, saya rasa korang akan lagi mudah lah untuk faham. Jadi, siapa yang tak pernah lagi tengok YouTube saya, so saya sarankan untuk korang belajar dulu dekat YouTube saya daripada video pertama sampailah video yang latest lah. Barulah video ni korang akan faham. So, benda yang saya nak ajar adalah SNR momentum combo dengan HNS. So kita akan tulislah HNS combo dengan SNR momentum. So, siapa yang tak tahu apa itu HNS, bolehlah study dekat YouTube saya. Dan siapa yang tak tahu SNR momentum ni, boleh juga study dekat video YouTube saya. So, saya ulang balik, SNR momentum tu adalah yang RMSM tu lah. RM ialah resistance momentum. SM pula adalah support momentum. So kita akan tahulah pattern dia, mestilah ikut apa yang saya ajar itu. Kalau korang ingat, RM itu apa? Resistance momentum, bentuk dia mesti naik sikit, turun banyak. So ini adalah kita punya keyword ataupun term supaya kita ingat dalam kepala kita bahawa ini bentuk yang kita akan baca dalam chart nanti dalam bentuk lah line chart. So atas ni bucu ni kita panggil RM, resistance momentum. Kenapa RM? Resistance, korang dah tahu dah, resistance berbentuk huruf A je terbalik. So kenapa momentum? Momentum kita akan fokus belah kanan ni dalam keadaan momentum. Maksudnya dia sikit je naik sikit, turun banyak dalam keadaan momentum. That's why nama RM. So sama macam SM tapi terbalik, turun sikit naik banyak. So ini dalam keadaan momentum belah kanan, bukan belah kiri. Jangan salah faham. So kalau korang nak lebih lanjut yang pasal RMSM, boleh tengok video yang sebelum ni. So kanan ni kita akan fokus. Okay, so kita ulang sikit pasal HNS pula. HNS adalah terdiri daripada 4 bucu, iaitu HNS ni maksud dia head and shoulder. So korang tahulah benda tu kan. So sekejap ya. Okay, untuk HNS, head and shoulder, dia terdiri daripada 4 bucu yang penting secara minimum lah. Maksudnya kalau lebih tak masalah. So saya ajar yang mudah dulu, iaitu bucu yang pertama. Kalau untuk sell dekat mana kita nak sell? Sell mestilah dekat kawasan high yang tinggi. Mestilah kita nak jual dengan harga yang tinggi, dengan yang harga yang mahal, betul tak? So bila harga yang mahal, kita akan mulakan dengan high, low, high, low, low. So kalau dah start dari sini, ada high yang kita kira tu permulaan, low, high, low, low. So sell adalah dekat high. High maksudnya H lah. So sinilah kita akan menjual di bucu H. So siapa yang nak info yang lanjut, boleh tengok video channel saya. Sebab hari ni saya nak ajar apa akan terjadi bila setup combo berlaku untuk HNS dan SM atau RM lah. So korang boleh search dekat sini. So terbalik, kalau korang buy, pattern dia terbalik sahaja. Buy kita akan beli dengan harga yang murah. Murah. So maksudnya murah tu mestilah dekat harga yang bawah, low. So bermula dengan low, high, low, low, high, high. Betul tak?
So kita akan lukis dekat low, high, lower low, high high. So pullback dia kita akan cari buy dekat kawasan low. Faham kan? So siapa yang tak faham ni, korang boleh tengok dekat YouTube saya yang sebelum ni lah saya ada share pasal HNS. Okay, so kita sambung. Apa akan terjadi kalau HNS combo dengan RM atau SM? Okay, so saya tulis supaya korang faham. Kita cari setup. Maksudnya saya akan lukis pattern dia dulu. HNS combo dengan SM atau RM. Bukan campur dua-dua, tak ada SM RM dia. SM atau RM. Okay. So saya tulis asing lah, takut orang tak faham. So HNS combo dengan RM. So tadi RM adalah tempat untuk kita apa? Sell, betul tak? So ini setup sell lah. So SM adalah tempat untuk kita buy. So ini adalah setup buy. Jadi macam mana bentuk combo dia yang selalu biasa yang kita tengok, sebenarnya kita tak perasan benda tu. Tapi sebenarnya benda ni memang sangat selalu jadilah. So korang kena fokus dan korang try lah backtest, belajar. Mana tahu korang dapat ilmu yang baru dan korang boleh upgrade lagi ilmu korang, idea korang. So kita cari setup buy dulu. Okay, first korang kena lukis. Lukis HNS dulu. So kalau buy bermula dengan low. So kita tahu dalam kepala kita mesti kita akan lukis low dulu, high, lower low, high high. Okay, so dekat sini combo yang dimaksudkan HNS plus RM plus SM kita buy kan. So SM lah. So HNS kita dah lukis. Yang 4 bucu ni HNS lah. Low, high, lower low, high high. So ni korang tahu dah lukisan untuk HNS. Kalau kita lukis SM macam mana? Sekarang ni kita tak payah lukis sebab SM kita just cari sahaja dalam ni. Ada ke SM yang antara HNS ni dekat mana SM tu? So kalau korang nampak apa yang saya ajar pasal SM adalah turun sikit naik banyak. Dekat mana yang turun sikit naik banyak dekat kawasan ni? Mesti dah dekat lower low, betul tak? Turun sikit naik banyak. So itu adalah SM LL sama dengan support momentum. Nampak tak? So siapa yang tak tahu pasal support momentum boleh tengok YouTube saya sebelum ni supaya korang lebih faham yang teknik yang sekarang ni saya ajar lah. Nanti korang blur. Okay, so nampak bentuk dia kan? Pattern dia faham kan? Okay, jadi bila korang dah faham pattern dia, so kebiasaannya chart dia akan suka buat macam ni bila dia pull back. Korang dah tahu dah tempat buy korang adalah dekat low. So first thing dia akan biasa reject dekat low dulu. Kebiasaan dia akan reject kat low sebagai entry pertama. Maksudnya dia naik lah. Okay, clear Tapi kalau korang yang suka hold, so korang akan terkena kat situ lah. Kalau korang hold, kebiasaannya dia akan patah balik. Bukan setakat patah balik. Dia buat apa lagi? Dia pergi dekat bawah. So korang akan floating sekejap lah kat situ. Tadi korang dah biru waktu naik. Tapi bila dia turun dah korang merah. So korang dah macam alamak saya takut-takut nak hold pelaan. Sebenarnya bila dia turun balik sebenarnya dia nak ambil fresh zone dekat SM. Combo HNS ini. So apa yang korang kena tahu adalah korang kena standby first entry dan juga second entry. Okay, so saya lukis balik. Saya lukis lagi sekali Okay. Kebiasaannya pattern dia akan suka buat bentuk macam ni. Low, high, lower low, high high. Okay, make sure yang high high dengan low low ni dia buat dalam bentuk SM lah. Sebab ni kita nak buy kan. So kita lukis low low dia untuk kita buy first entry. Ni low lah. So ini adalah untuk yang SM. SM ni lah second entry kita. Jadi korang kena prepare, korang kena tahu bila dia turun, kebiasaan dia akan buat macam ni. Dia naik sikit dan dia turun balik dan kebiasaannya dia akan fly terus.
Dia akan pecah yang tempat yang dia dah profit yang dekat first entry tu. Faham kan? Clear? Faham tak? Clear tak? So, waktu ni kita dah jadikan ni sebagai second entry. Second entry. Entry yang kedua lah. Ni first entry ke biasanya orang suka pakai kan HNS yang first entry. Naik, turun, naik. Untuk setup yang kombinasi ni memang sangat menjadilah kebiasaannya. Tapi satu pesanan saya satu je. Kalau first entry ni dia terus naik jauh, so korang boleh abaikan setup macam ni. Clear? Dia make sure korang punya nak tahu jadi ke tak yang dekat SM ni, make sure first entry dia dah naik profit dulu dan dia turun balik. Itu korang kena tahu pasal tu lah. Dia punya tips dia. Clear? So kita cari, kita tukar setup sell pula. So korang lukis ni supaya korang ingat lah. So saya tukar jadi setup sell pula. Sekarang ni setup buy. Okay. Okay. So kita tukar kepada setup buy. Buy dah lah dekat low. Maksudnya dengan harga yang murah lah kita nak beli. Jadi untuk situasi buy pula. Tadi kita dah sembang pasal buy, betul tak? So kita tukar sell, tersasul. Okey, jap. Tadi setup buy. So sekarang kita akan tukar setup sell. Jadi setup sell pula kita akan jual dengan harga yang mahal. So korang kena ingat, harga yang mahal mesti berada dekat high. Kawasan-kawasan yang tinggi. Jadi kita akan lukis dulu HNS high yang bermula dengan high, low, high, low. So dia pecah bawah kan. Jadi kita tulis balik high, low, high, low dia. So kita tahu okey dah cukup 4 bucu. 1, 2, 3, 4 bucu. Jadi tempat yang kita nak cari sell adalah dekat high, betul tak? Dalam masa yang sama, korang jangan lupa bahawa ini setup combo iaitu dia ada RM naik sikit turun banyak. So dia punya high dia sama dengan setup RM yang fresh. Jadi apa yang korang kena ingat adalah bila dia buat pullback korang dah kena standby. High adalah first entry korang. First entry. First. Okay, so syarat dia jangan bagi dia terjun terus break low ni. Once dia dah break low ni terus, automatic dia dah ni tak valid lah jadi secondary. Sebab dia dah pergi dulu. So janganlah bagi dia tinggal dulu, betul tak? So apa yang korang ketunggu adalah waktu dia dah reject dekat first entry korang, make sure dia patah balik. Dia tak salah turun macam mana sekalipun, yang penting dia dah buat support satu kat sini dan dia patah balik. Bila patah balik korang dah berstandby dekat second entry iaitu DRM. DRM sini. Ni adalah second entry. So, bila dia dah pergi second entry, korang boleh cari setup untuk korang sell. Ni korang hold lah sikit. Sell, hold je. Sampailah dipecah dekat yang support yang dia baru buat rejection yang pertama tu. Dipecah sini. So, lagi dipecah lagi bagus lah. So, korang BE je sampai dipecah lagi. Ni saya cakap ni pasal TP yang selamat lah. Orang kata TP yang paling safe. Yang terdekat lah. Clear kan? Pattern ni korang kena hafal. Risk dia kalau dia break atas korang boleh cut loss. Jadi kita tunjuklah pasal risiko dia tahap mana yang dia boleh pergi jauh. Maksudnya macam mana kita tak tahu dia tak jadi ke jadi. So kita tengok contoh. Okay. So macam setup goal. Okay, so korang fokus saya bagi dalam 4 contoh, 3 contoh supaya video ni tak panjang-panjang kan. Sebab selama ni saya buat video terlalu panjang, nak dekat sejam lebih. So saya tak naklah korang lama-lama dalam ni. Saya nak sikit biar padat. Okay, so contoh yang dimaksudkan. Okay, saya nampak kat sini. Alright, so saya patah balik dulu kat sini. Okay, korang ada nampak dekat sini dia buat buka line chart kalau korang tak nampak. Okay, korang akan nampak dalam bentuk line chart ni. Kat sini korang akan nampak ada high, low, high, low. Okay, clear?
Itu HNS, kita lukis. HNS siap. Sekarang ni kita nak tahu, bila korang cari setup HNS cell, mestilah korang akan cari setup RM. Sebab RM adalah tempat untuk kita sell. Jadi apa itu RM? RM ni resistance momentum. Bentuk dia naik sikit, turun banyak. So dekat sini, ada tak? Mestilah ada sini. Naik sikit, turun dia banyak. Nampak sangat cantik dia punya RM. So kita dah boleh marking dua RM pula. Dua zone dekat situ, iaitu RM dan juga HNS. HNS, RM. Okay, jadi benda yang pertama korang tahu adalah macam yang saya cakap tadi, first entry adalah dekat sini. Second entry dekat sini. So pattern dia akan buat macam ni, dia reject. Naik balik, terjun. Sampai dia TP selamat sini lah. Orang kata nak TP sampai sini boleh, atau nak hold terus pun boleh, tak ada masalah. Breakout, tak nak tahu jadi ke tak jadi? Kalau nak tahu tak jadi, korang kena tunggu sampai dia breakout dekat higher sini. Clear eh? So kita tengok line chart dulu. Nampak tak ada high? Korang boleh ambil paling tinggi ni kalau korang punya equity korang besar kan. Kalau korang nak ambil sampai situ, make sure dia cut loss korang adalah guna body lah. Body dia kalau dia break dekat atas tu korang cut loss. Ataupun kalau korang nak letak SI pun tak ada masalah. Ikut cara risk masing-masing lah. Tapi saya ajar kalau cara yang paling selamat, make sure dia gagal buat breakout dekat atas ni. Guna body. Body breakout shadow. Maksudnya body jangan bagi breakout lah kat situ. Okay Okay, so sekarang ni, bila nak lagi selamat, contohlah korang ada entry dekat sini, korang gunalah confirmation korang macam engulfing ke, ataupun yang setup saya ajar Harami, HNS, yang berbentuk sell lah. Engulfing, Harami, apa lagi yang biasa korang pakai? Breakout, pullback entry pun boleh, tak ada masalah. Tapi semua ni make sure di low time frame. Low time frame, sebab sekarang ni kita pakai H4. So time frame yang sesuai, korang boleh pakai M30 ke bawah lah. Dia lagi kecil, lagi cepat. So kalau M30 ni 30 minit, 30 minit nak menunggu lah sikit kan. Jadi untuk setup yang ni, korang boleh tunggu sell dekat sini. First entry korang 18.6. So kita usah dekat time frame M5 dululah. Kalau dia nampak sikit pergerakan dia. Sebab kalau korang buka dekat time frame H4 tadi, korang tak nampak pergerakan dia sangat. Okay, korang tengok dia gerak. First entry dulu Okay. Sebentar ya. Okay, so dia dah jadi first entry, betul tak? Touch, kalau korang yang jenis tunggu confirmation, ni dah jadi apa? Setup Harami yang saya ajar dekat M5. Ni kan 3 candle ni saya ajar. First candle menelan, maksudnya candle kiri ni telan yang candle kanan, dah jadi Harami. Candle yang ketiga, dia telan lah candle yang first candle ni. So automatic 3 candle ni kita panggil Harami solid. So pullback entry sahaja. So dalam zone tu korang boleh entry lah. Okay. So apa yang saya nak cakap kat sini, bila korang dah first entry kat dalam tu, so korang boleh dapat floating profit korang sebanyak 40 pips. Dia ada rejection. Nah dekat 40 pips plus lah. Clear So bila korang dah sell sampai situ, korang dah boleh stop. Maksudnya korang dah boleh kutip profit korang supaya korang tak terkena balik lah. Maksudnya kalau korang tak close waktu ni, korang akan floating naik atas balik. Apa tak? Dia pergi dekat second order yang kita dah target tu. That's why lah first entry yang kita ambil dekat bawah zone HNS H4 tadi, boleh ambil tak ada masalah. Tapi kita akan makan waktu dia punya rejection. So dia turun. Tapi turun sekejap lah, tak lama. Jadi bila dia turun sekejap, bermaksud kita dah tahu dah dia takkan pergi jauh macam setengah setup tu ada yang dia pergi terus. Tapi kebiasaannya dia takkan pergi terus lah. Kebiasaan dia akan follow. Dia akan buat macam rejection sikit. So itu adalah first entry adalah curi-curi setup. Then next dia akan fly sini lah dia akan makan besar. So target korang dekat kawasan yang dia dah reject tu lah. Yang tadi dekat
Kalau kita nak cari support yang cun kat situ, buka time frame M15 punya support kat sini ada support kan. So korang boleh guna support sini kalau korang nak. Maksudnya dia akan TP selamat lah bila korang entry dekat first order. Sebab yang second order ni. First order tempat yang kita entry rejection yang pertama. So sebab dia nak buat support, betul tak? Bila dia dah buat support, dia akan fly. Bila dia fly, so second order adalah tempat yang kita entry dan TP selamat kita adalah dekat support yang bawah ni, support yang rejection yang first entry tadi. Faham kan? Berbelit-belit saya cakap. Okay, so kalau korang dah entry kat situ, korang tunggu sahaja sampailah dia junam pecah kat situ. Nampak tak dia dah pecah? Okay, dia merah ni dah pecah guna body dan dia terus sambung lah. Kalau dia tak pecah, maksud dia akan fly lah. Tapi dia dah pecah, so lagi selamat untuk dia. Kita boleh hold. Clear kan? So far faham tak H4 punya setup ni? Dapat terus banyak. So kalau korang dapat entry dekat situ, korang akan berjaya hold sampai 380 pips. Sangat mudah lah setup ni. Cuma yang first entry tu korang akan floating sikit kalau korang hit, kalau hold dekat situ. Jadi apa yang saya nak cakap ni, saya memang ajar yang setup low risk punya setup. Sini korang dah contohlah korang entry awal kat sini, tapi korang hold, so korang floating 80 pips, betul tak? Tapi bila korang belajar dengan saya, korang dah tahu sini memang akan ada rejection sekejap sahaja, temporary rejection, sebab dia akan naik balik pergi ke kawasan yang fresh, iaitu RM punya zone. Sebab yang kita ajar sini RM kan. Okay, so itu satu contoh lah. Jadi kita akan bagi lagi contoh yang lain supaya korang faham. Okay, sekejap kita usah time frame daily kita usah daily. Sekejap ya. Okay, so saya nampak ada satu setup. Kalau korang perasan, ni waktu ni saya ingat lah sebab saya pernah ambil itu. Lama dah ni. Berbulan-bulan lepas tak silap saya. Bulan apa ni? November. Okay, so buka line chart dulu, korang cari apa yang korang kena cari kalau nak buy. Mestilah cari HNS buy dan juga SM. Sebab SM kawasan kita buy. Jadi dekat sini ada low, high. Lower low, higher high. Jadi HNS complete. SM pula ada tak? Turun sikit, naik banyak. So dua-dua ada. Jadi dalam kepala korang, korang dah tahu akan marking 2 point. HNS untuk buy dan juga setup SM untuk korang buy second entry. So first entry adalah dekat HNS. Second entry adalah dekat sini. Jadi step dia, kalau korang ingat yang saya cakap tadi, korang akan belajar lah benda ni. Korang akan kena practice pergerakan dia. So korang belajar lukis pula. Macam saya, kebiasaan saya akan ajar korang macam ni. First rejection. Dan dia akan turun balik untuk ambil second entry dekat SM yang fresh. So korang boleh TP kat kawasan yang paling selamat di sinilah. So kalau korang nak hold, make sure dia pecah dulu baru korang hold. Alright, okay, clear? So untuk situasi yang ni, kita bagi dia gerak. Nampak tak dia reject kat sini, sampai sini kan dia naik. Dia naik sampai situ, berapa pips tu agak-agak. Masa first rejection dia. Nah dekat 300 pip. Untuk setup gold untuk daily dia agak special case sikit sebab dia time frame besar. So pergerakan dia pun besar. Tapi korang target sikit yang first entry ni dalam berapa page yang korang nak. Sebab first entry dia punya rejection dia sikit saja, tak banyak berbanding second entry lah. First entry sikit sangat rejection dia berbanding second entry. Clear? Okay, so second entry dia boleh pergi jauh. So kalau ikutkan second entry ni dah pergi berapa banyak Nah dekat 670 pip. Kalau korang ambil setakat yang TP wajib ni dah dapat 300 pip. Okey lah kan 300 pip. Cuma kalau korang hold sampai nak pergi 600 pip tu dia akan pull back balik lah. Cost yang sama, betul tak? Sebab waktu ni sideway. Okay, clear kan? Okay, itu dah kita dah bagi contoh satu. Untuk time frame daily. Clear? So saya harap benda ni membantu korang. Satu lagi saya nak tunjuk kalau ada setupnya cun. Sekejap Okay, yang ni cun. Oh tak cun. Ini dia HNS juga.
Korang tengok saya try lukis. High, low. Ya high. Lower low, betul tak? Tapi HNS dia ada. RM dia bukan, RM dia selari dengan high dia. So tak nak lah macam tu. Kita nak HNS dan dia punya high dengan RM dia tu, high ni dengan RM yang sepatutnya tak boleh selari. Dia kena atas lah kalau boleh. Lagi bagus RM tu dia kat kawasan higher high. Kalau SM dekat kawasan lower low. Kalau lagi terbaik inilah yang saya lukis ni. So kita tak ambil yang macam ni. Tapi sebelah dia kalau korang perasan low, high, lower low, higher high. So turun sikit, naik banyak. Sini kita panggil SM. So kita dah tahu kita akan marking 2 point iaitu dekat low untuk HNS dan juga SM untuk ni lah dekat kita punya tempat untuk kita buy yang fresh. Jadi first step adalah korang tunggu pullback dekat low sini. Bagi dia naik sikit. So korang dah tak boleh lah nak hold lebih sebab kita tahu dia akan pullback sampai sini dan kalau dia betul-betul nak pergi dia akan fly lah. Break dekat sini. Clear? So korang kena ingat sebab target saya goal dia masih set up uptrend. Masih boleh pergi dekat kawasan sini lah. Yang sini kawasan 1850 anggaran lah. Kalau dia break sini, lowest ni dia break dalam keadaan body breakout. So saya tak boleh nak jamin lah dia pergi sini dekat 1850 mungkin dia akan sambung turun. Clear? So dekat sini risk dia sampai kalau korang ambil dekat sini boleh guna low ni lah, low shadow ni. Kasih dia break. Okay sebab saya suka pakai body breakout shadow. Saya suka pakai yang tu sebab dia kalau korang pakai ni memang dia low risk lah setup dia. Tapi kalau korang nak pakai body breakout, body pun boleh, tak ada masalah. Boleh je pakai, tak ada masalah. So maksudnya kalau body breakout body, korang boleh tunggu dia break sampai sini. Dekat body yang ni, bawah ni. Maksudnya dia breakout oleh body yang baru kat sini. Di sini baru. So kalau korang tak nak pakai body breakout body, pakai macam cara saya, body breakout shadow, lower shadow lah. So jangan kasih ada body dekat sini yang break dekat shadow kita. Clear So kita bagi contoh dah 3 contoh tak silap saya. Cukup dah tu untuk hari ni. So saya sangat-sangat berharap supaya apa yang saya ajar hari ni membantu korang di masa akan datang. Kalau korang rasa apa yang saya ajar ni membantu korang untuk korang lebih faham cara nak trade ataupun secara teknikal korang tu dapat upgrade lagi, korang boleh komen dekat bawah dekat saya punya ruang chat tu lah supaya saya tahu bahawa video saya ni tak sia-sia lah dikongsikan. Okay, clear? Okay, so itu sahaja pada sesi video kali ni. Saya tak nak panjang-panjangkan video. Saya cuma nak pendekkan video untuk sesi yang kali ni lah. Ni teknik yang kita ajar hari ni adalah HNS combo dengan SNR momentum. Itu sahaja. Terima kasih banyak. So mana yang kurang, mana yang buruk tu semua yang datang daripada saya sendiri. So yang baik-baik tu semua datang daripada Allah. So saya ucap terima kasih sebab korang sudi tonton video saya dan korang support saya lah. Thank you kepada yang subscribe saya dan thank you juga siapa yang rajin tengok video saya. Terima kasih banyak korang. Assalamualaikum.